Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Cina besar kepala setelah jadi abang besar. Jangan sekali-kali panggil abang besar kepada gerombolan yang ada kecenderungan untuk besar kepala. Itulah pengajaran yang Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein perlu hadam. Beberapa media melaporkan tidak sampai 24 jam selepas Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM mengadakan latihan bersama-sama Amerika Syarikat, ada pihak yang tampil seolah-olah memberi amaran. Menurut beberapa portal pertahanan antarabangsa, sejumlah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia pagi kemarin. Antara yang dilihat ialah dua kapal kod CCG 5202 dan CCG 6307 yang bertindak memasuki kawasan Sabah. Laporan menyebut bahawa mereka dilihat mengiringi kapal peninjau penyelidikan China yang dikenali dengan nama Da Yang Hao. Difahamkan sebelum ini kapal yang sama menceroboh perairan Vietnam lalu diusir negara ASEAN tersebut menurut utusan online. Laporan juga menyebut bahawa pada pukul 10.20 pagi waktu Malaysia, kapal berkenaan hanya sejauh 50 batu nautika atau 93 km dari kapal cari gali West Capella yang disewa syarikat Petroleum Nasional Petronas. Sebelum ini, Da Yang Hao dilaporkan pernah cuba menceroboh Pulau Natuna di Laut Cina Selatan. Bagaimanapun, ia segera bergegas apabila kapal Tentera Laut Indonesia muncul. Itulah provokasi yang dilakukan oleh Da Yang Hao yang dipercayai sebagai memberi amaran kepada Malaysia yang melancarkan op curiga bagi mengekang kehadiran banyak pesawat Tentera Udara China sejak akhir-akhir ini. China semakin biadab setelah dipanggil abang besar. Negara itu ialah kuasa besar yang tidak menghormati hak negara-negara yang menjadi jirannya. Duta khas bertaraf Menteri ke China, Datuk Seri Tiong King Sing, sekarang sedang buat apa? Makan gaji butakah? Inilah masa terbaik beliau untuk menjadi peacemaker atau pendamai dan menasihati China agar menghormati hak jiran-jiran di kawasan Asia Tenggara. Perbuatan China yang biadab itu hanya mengundang ketegangan apabila ia turut dikecam oleh pihak Barat. Dilaporkan sebelum ini negara tersebut membuli Taiwan apabila mengerahkan ratusan jet tempurnya menceroboh pulau itu minggu lalu. Ini bukan pertama kali China menceroboh. Jangan lupa pada Isnin 31 Mei, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM telah mengesan 16 pesawat Tentera Udara Republik Rakyat China PLAAF memasuki ruang udara Zon Maritim Malaysia. Pesawat itu dikesan terbang dalam formasi tactical in trail sekitar 60 batu nautika, kira-kira 111 km antara satu sama lain, kata kenyataan yang dikeluarkan oleh Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Akbar Abdul Samad. Katanya hasil daripada pemintasan udara yang dilaksanakan, TUDM telah mengenal pasti pesawat-pesawat tersebut adalah daripada jenis Ilyushin 276 dan pesawat Xian Y-20. Mereka kemudiannya didapati mengubah arah penerbangan di ruang udara Beting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara, kata Akbar di petik utusan online. Mengapakah ketegangan seperti hari ini tidak berlaku di zaman pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan? Ketika itu kalian menghina bekas Menteri Pertahanan Pakatan Harapan Muhammad Sabu kerana tidak memiliki kelayakan akademik yang tinggi seperti Menteri Pertahanan Kerajaan Keluarga 69. Ketika itu Timbalan Menteri Pertahanan Liu Chintong dilontar dengan pelbagai gelaran termasuk komunis. Namun, kerjasama kedua pemimpin Pakatan Harapan itu menerajui Kementerian Pertahanan disegani di seluruh dunia. Ini kerana kita pertahankan dasar bebas dan berkecuali negara. Malaysia tidak ada abang besar dan tidak memberi muka kepada mana-mana kuasa besar untuk berlagak sebagai abang besar. Lebih-lebih lagi abang besar yang bongkak di Laut Cina Selatan selain mengekalkan rekod buruk hak asasi manusia di wilayah Xinjiang dan Hong Kong.